Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan pergi kepada kuliah ketujuh, iaitu pemantapan kesepaduan nasional Malaysia dengan dua hasil pembelajaran. Yang pertama adalah menjelaskan tahap keetnikan, batas etnik serta hubungan sosial rentas etnik. Dan yang kedua, kita akan membincangkan alat penyatuan dalam kesepaduan sosial. So, ada 6 tahap keetnikan, batas dan hubungan sosial rentas etnik dalam masyarakat. Yang pertama adalah akomodasi, yang kedua asimilasi, yang ketiga akulturasi, yang keempat integrasi, yang kelima segregasi, dan yang keenam adalah amalgamasi. So, kita akan pergi kepada setiap satu ni untuk kita memahami apakah tahap keetnikan tersebut. Yang pertama adalah akomodasi. Akomodasi merupakan satu bentuk keadaan di mana masyarakat pelbagai agama, pelbagai etnik bebas mengamalkan budaya masing-masing. So, bebas di sini adalah mereka ni boleh melaksanakan apa yang mereka telah biasa lakukan, dan yang penting sini adalah menghormati budaya orang lain. Dan orang lain juga menghormati budaya yang ada dalam masyarakat yang pelbagai ini. Dan dalam akomodasi ini, perbezaan budayaan adalah satu yang biasa, satu yang normal dan tidak dapat dielakkan, dan setiap etnik ini kekal dengan identiti mereka. So, kalau tengok kepada formulanya adalah etnik A bersama dengan etnik B dan bersama dengan etnik C, dan dalam maksud akomodasi ini adalah masing-masing akan mengamalkan budaya dan hidup mereka masing-masing terpisah. Ya. Tapi yang penting di situ adalah mereka boleh hidup bersama. Yang kedua, asimilasi, iaitu satu cara hidup ataupun kebudayaan masyarakat yang telah diserap oleh kebudayaan yang dominan. Maksudnya ada satu kelompok etnik yang dominan yang akan menyerap kebudayaan masyarakat etnik yang minoriti. Kalau di sini kata kelompok B dan kelompok C hilang budaya. Apa yang ada adalah kelompok A ini lebih dominan menjadi budaya kepada masyarakat B dan C. Dalam masyarakat Malaysia ada beberapa etnik ataupun kelompok etnik yang wujud berdasarkan keadaan asimilasi ini. Yang pertama adalah Bapa Nyonya. So, khususnya di Melaka, di Pulau Pinang dan juga Singapura. Masyarakat Bapa Nyonya ni masyarakat yang asalnya di segi rupa paras adalah masyarakat Cina, tetapi disebabkan dia bercampur lama dengan masyarakat Melayu, identiti etnik Cina tadi semakin kurang, hilang, dan akhirnya diserap oleh identiti etnik masyarakat Melayu. Itu juga dengan masyarakat Cetia di Melaka ni, ataupun masyarakat Siam di sebelah utara semenanjung Malaysia, ataupun di negeri di Perlis, Kedah, Kelantan dan juga di Perak. Budaya masyarakat Melayu agak ketara dalam kehidupan sosial mereka dari segi menerima tetamu, cara makan, bahasa dan juga berpakaian. Itu adalah asimilasi. Yang ketiga adalah akulturasi, iaitu peminjaman dan penerimaan unsur kebudayaan di kalangan kelompok-kelompok yang lain. So, unsur kebudayaan asing akhirnya diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri. So, dalam formula ini, akulturasi ini adalah etnik A dia ada satu budaya dia bercampur dengan etnik B dan etnik C. Kemudian setiap etnik ini masing-masing boleh menggunakan etnik yang lain. Contohnya dalam masyarakat Malaysia, penggunaan sampul wang ataupun dipanggil ampau oleh masyarakat Cina pada hari ini, pada musim-musim perayaan, boleh dikatakan sebahagian besar masyarakat di Malaysia ini menggunakan ampau ni sebagai sebahagian daripada cara-cara untuk memberi wang kepada orang lain pada musim perayaan.
Bukan sekat musim perayaan sahaja, dalam masyarakat Melayu khususnya, apabila musim-musim kenduri kendara, kenduri kahwin khususnya, tetamu akan memasukkan duit, wang ke dalam envelop dan diberikan kepada tuan rumah. So itu adalah satu bentuk budaya yang dipinjam dari masyarakat Cina. Kemudian yang keempat, proses integrasi ini, iaitu proses penyatuan kelompok-kelompok etnik berbeza latar belakang menjadi satu identiti yang terikat oleh norma dan nilai sekepentingan bersama. Integrasi ini adalah proses yang melibatkan perbezaan etnik dan mereka ini sentiasa berinteraksi. Setiap masa, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, dan interaksi mereka ini berlaku dalam pelbagai peringkat. Dan penting di sini adalah mereka ini memahami kebersamaan mereka hidup dan juga masing-masing hormat menghormati. Integrasi ini mungkin agak lebih kurang terdapat dalam akomodasi, tapi dia masih mengamalkan hormat menghormati antara satu sama lain. Dan segregasi yang kelima, pisahan ataupun pengasingan antara satu komunitas dengan etnik yang lain dalam sesebuah negara. So dia memisahkan, contoh yang terkenal dulu adalah dasar apartheid di Afrika Selatan, di mana orang kulit putih ini dia tak mahu bersama dengan masyarakat kulit hitam. So dia ada kawasan di sini, sekolah kulit putih, tandas kulit putih, tempat bekerja, sebagainya itu adalah wujud perbezaan, iaitu berdasarkan kepada perpisahan warna kulit. Dan yang keenam adalah amalgamasi, iaitu percampuran budaya. Etnik A campur etnik B campur etnik C menjadi satu etnik yang baru. Contohnya budaya Portugis dan budaya Melayu akhirnya menjadi satu budaya baru. Budaya Portugis, kelompok minoriti bercampur dengan budaya Melayu, kelompok majoriti. So, akhirnya wujud satu bentuk budaya baru. Mungkin di segi tarian, pakaian, ada elemen-elemen Kemelayuan dan juga Portugis yang digabungkan bersama. Okay, contoh yang lain ni dari segi makanan. Makanan ni kalau tengok dalam gambar ni kuih bulan. Kuih bulan ni makanan masyarakat Cina. So kuih bulan hari ni pun telah pun dihalalkan dengan resipi yang halal dan diusahakan oleh masyarakat Islam di Malaysia. Kemudian masyarakat India ada kuih dia, kuih badai, cana, tosai, nasi dan pisang ni semuanya adalah dari masyarakat India. Tapi hari ini semua ahli masyarakat boleh merasai makanan yang berbeza-beza. Masuklah kuih-muih, nasi lemak dan sebagainya. Okay, dia ada satu aktiviti untuk you all buat ni, bincangkan nilai etika dan peradaban yang boleh difahami dan dikongsi bersama. Okay, kena bincangkan nilai etika dan peradaban yang boleh dikongsi bersama. Dan pelajar dengan daki berkongsi dengan rakan yang berbeza etnik. Bagaimana etnik, hubungan sosial yang berorientasi etnik. So berdasarkan pada dua soalan ni, so setiap kumpulan mesti bincangkanlah dan juga serahkan assignment ni kepada saya sebelum kuliah yang akan datang. Okay, itu assignment dia. Okay, rumusan daripada kuliah yang ringkas ini. Kesepaduan sosial perlulah diusahakan oleh semua lapisan masyarakat pelbagai etnik. Maksudnya proses integrasi, akomodasi dan asimilasi ini sebenarnya adalah usaha kita sekali, usaha kita bersama-sama. Sebab ada kalanya kita perlu juga ada proses asimilasi ataupun akomodasi supaya masyarakat kita ini dapat memahami budaya yang berbeza-beza dalam etnik-etnik yang wujud di Malaysia. Penemu etnik tidak wajar dilihat dari sudut luaran sahaja, tapi penting dari sudut konseptual. Maksudnya, kita tak boleh saja tengok hubungan etnik ini berdasarkan kepada interaksi kita secara fizikal, tetapi juga kalau kita dapat bentukkan satu pemikiran yang sama dalam etnik berbeza-beza ini, satu yang sangat baik. Contohnya, pada masa Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri dulu, beliau telah membangunkan satu kempen yang menjadi ikutan kepada rakyat Malaysia dalam pelbagai bidang. Yang paling ketara adalah bidang sukan. So beliau memperkenalkan slogan Malaysia boleh. So dari sudut
konsep, unsur idea tu, apa tu Malaysia boleh. So, semua rakyat Malaysia ni telah pun diberi kefahaman bahawa walaupun kita berbeza etnik, tempat, bahasa dan sebagainya, tetapi dari segi idea, persamaan tu kita boleh. Ya. So, akhirnya wujudlah slogan Malaysia boleh. So, Malaysia boleh pergi merentas sampai ke kutub utara, kutub selatan, naik gunung Everest. Kemudian kita menghasilkan kereta kita sendiri. Sebanyak produk yang berada di luar, kita boleh hasilkan sendiri. Kerana kita ada teknologi yang kita belajar, kita bangunkan. Dan akhirnya pada hari ini pun kita boleh bersaing dengan masyarakat antarabangsa. Kerana konsep Malaysia boleh ni, dia merentasi etnik dari segi pemikiran. Aspek-aspek yang menjadi teras kebudayaan kebangsaan sewajarnya berharap ia berteraskan kepada kebudayaan rakyat asal mengetahui. Semaksudnya nilai-nilai masyarakat majoriti dalam negara kita ni seboleh menjadi trust kepada kebudayaan kebangsaan. Dan kita menerima baik nilai-nilai yang memberi kekuatan, memberi kepada kebaikan kepada masyarakat Malaysia akan dimasukkan sebagai nilai trust. Banyak nilai trust dalam etnik di Malaysia ni, kalau kita tengok orang Iban, orang Iban, kesungguhan, nilai kesungguhan itu sangat ketara dalam masyarakat, dalam etnik Iban. Kalau masyarakat Kadazan dusun, mereka ni bersifat lebih terbuka. Kalau Sabah sana, kita tengok masyarakat Kadazan ni dia boleh merentas pelbagai agama. Ada yang Kristian, ada Islam, ada yang bercampur dengan masyarakat Cina, menjadi perkahwin campur dengan masyarakat Cina, masyarakat Melayu, masyarakat yang lain. So, akhirnya dia mewujudkan satu nilai yang lebih kuat. Kemudian yang terakhir sekali adalah justru alat penyatuan keseluruhan nasional masyarakat Malaysia saling hormat menghormati, yang pertama sekali. Apabila kita berbeza-beza, kita kena hormat perbezaan tersebut. Kemudian kita bertolak ansur dalam arti kata tawar-menawar, sebab setiap etnik di Malaysia ni dia tidak akan dapat apa yang dia nak tu 100%. So, tempat tu dia tak akan dapat. Kerana kita perlu juga menjaga keperluan masyarakat etnik yang lain. Masyarakat orang asli contohnya, kita kena jaga hak dan juga keperluan masyarakat orang asli. Dari segi pendidikan kita bagi dia dari segi perumahan, perlindungan, kesihatan kena jaga. Sebab masyarakat orang asli ni kalau kita tengok, mereka ni agak terkebelakang dalam bidang. Jadi kita kena ajak mereka untuk ke depan. Bagi pendidikan, bina sekolah, jaga kesihatan. Kalau demam tu memang kena jaga betul-betul. Sebab mereka banyak bergantung kepada apa yang ada di sekitaran mereka untuk mendapatkan ubat. Kalau demam berpanjangan, susah untuk mereka mendapatkan rawatan terbaik. Jadi kerajaan membina pusat-pusat pos kawalan orang asli ini supaya mereka ni dapat akses kepada penjagaan kesihatan yang lebih baik. So, setiap masyarakat di Malaysia ni mendapat keperluan masing-masing, tetapi tidak satu-satu etnik tidak akan mendapat 100% apa yang dia nak. Sebabnya proses tawar-menawar tu sentiasa berlaku. Kemudian kita juga ada perundingan dan pengantaraan. So, ini biasanya kalau ada konflik yang bermula dengan etnik, apa yang kita boleh buat adalah kita berterusan. Kita membuat perancangan, buat pertemuan supaya setiap etnik ini dapat memahami bahawa mereka ini adalah hidup dalam satu kelompok yang berbeza dan menghormati satu sama lain adalah penyelesaian yang paling baik. InsyaAllah itu sahaja kuliah pada hari ini berkenaan dengan tajuk kita, iaitu pemantapan kesepaduan nasional Malaysia. Maksudnya macam mana kita nak mantapkan perpaduan ni. So, saya dah jelaskan di segi tahap etnik, ada 6 tahap etnik tadi. Dan juga ada sikit assignment yang kita kena buat, iaitu membincangkan tentang alat penyatuan dan kesepaduan nasional. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.